Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Anisah binti Abdul Ghani, pengerusi ahli jawatan kuasa ibadat haji Tabung Haji JAKIM. Fek wanita dalam ibadat haji. Jenis-jenis darah yang ada pada wanita dan hubung kaitnya dengan ibadat ialah darah haid, istihadah, pasat, wiladah, nifas. Haid dari sudut syaraknya ialah darah tabi'i keluar dari rahim wanita sihat, baligh dalam waktu-waktu dan tempoh tertentu. Bagi istilah perubatan pula ialah pendarahan dari selaput rahim terjadi secara berulang-ulang setiap bulan bagi wanita subur disebabkan perubahan normal daripada keseimbangan hormon tubuh. Lazimnya didahului pengobolan. Ta'arif istihadah, darah yang keluar kurang daripada 1 hari 1 malam atau melebihi tempoh maksimum haid 15 hari 15 malam dan tempoh nifas ialah 60 hari 60 malam. Darah yang keluar antara tempoh 2 pusingan haid kurang daripada 15 hari. Darah pasat, ta'arif darah pasat ialah darah keluar sebelum umur 9 tahun Hijriah ataupun Qamariah. Darah yang keluar disebabkan pengambilan ubatan untuk mengatur kitaran haid kurang daripada 24 jam. Darah yang keluar di peringkat awal kehamilan tanpa berlaku keguguran. Wiladah. Ta'arif wiladah dan nifas. Wiladah ialah darah yang keluar mengiringi kelahiran bayi. Nifas pula ialah darah yang keluar selepas melahirkan bayi. Rukun haid. Apa yang dikatakan rukun haid? Rukun haid ialah sesuatu yang memastikan haid itu berlaku. Haid berlaku apabila darah keluar daripada kemaluan. Darah masih berada dalam faraj belum dikira sebagai haid. Ini berdasar kisah seorang wanita menyalakan lampu untuk melihat darah dalam faraj dan penjelasan oleh Sayyidatina Aisyah. Semasa Rasulullah SAW ada, kami tidak ditaklifkan berbuat demikian. Cukup hanya dengan menyentuh darah. Permulaan haid. Minimum umur datang haid ialah 9 tahun Hijriah Qamariah bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Mesi. Sebelum 9 tahun dikira darah istihadah ataupun darah penyakit. Tempoh haid minimum 1 hari 1 malam 24 jam. Maksimum ialah 15 hari 15 malam. Kebiasaan ialah selama 3 ataupun 7 ataupun 8 hari. Ini berdasar jawapan Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah. Hendaklah perempuan itu mengenal pasti terlebih dahulu bilangan malam dan siang selama haid serta kadar hari-harinya pada setiap bulan
Setelah mengetahui waktu haid dan kadarnya itu, maka hendaklah dia menghentikan solat pada waktu-waktu tersebut. Sesudah waktu haid itu berakhir, dia dikehendaki mandi dan menampal kemaluannya dengan sehelai kain. Lalu kerjakanlah solat. Keluarnya terus-menerus 24 jam walaupun darah tidak kelihatan di luar, tetapi jika dimasukkan kapas ke dalam kemaluan, terdapat kesan darah pada kapas tersebut. Darah terputus-putus dan dicampur dalam tempoh jumlah haid 15 hari 15 malam atau tempoh kebiasaan haid mencukupi 24 jam, maka itu dianggap darah haid. Menentu kebiasaan haid cukup dengan sekali haid sahaja. Dalilnya hadis dari Ummu Salamah sebagaimana yang kita sebut tadi. Masa suci dalam tempoh haid an-naqa, maksudnya ialah darah berhenti 1 ataupun 2 hari dalam tempoh masa haid. Hari-hari darah keluar dan hari-hari darah berhenti yang terkumpul dalam tempoh keluar haid, semuanya dikira tempoh haid. Ini adalah pendapat rajih dalam mazhab Syafi'i, sama dengan pendapat Hanafi. Dalil an-naqa dikira suci mengikut pandangan marjuh berpegang pada kata-kata Ibn Abbas. Apabila seseorang wanita yang sedang haid mendapati suci berhenti darah beberapa masa, maka hendaklah dia mandi, mengerjakan solat dan ibadat lain, serta boleh melakukan perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang suci. Sah ibadat yang dilakukan seperti solat, puasa dan tawaf dengan syarat pelaksanaan sepanjang ibadat tersebut dilakukan dalam keadaan suci. Keputusan muzakarah haji, sekiranya jemaah haji wanita yang menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke tanah air atau ke Madinah, beliau bolehlah berpegang dengan pandangan yang mengatakan waktu suci ataupun an-naqa dalam tempoh haid tidak dikira haid. Beliau dikira suci, boleh mandi dan melakukan tawaf. Tawaf yang dilakukan dalam waktu suci itu dianggap sah. Tempoh an-naqa hanya terpakai kepada jemaah haji wanita yang akan meninggalkan Makkah dalam waktu terdekat. Tidak terpakai jika waktu berada di Makkah masih panjang dan sempat menunggu tempoh suci. Warna darah haid ialah merah kehitaman, merah tua, coklat, kuning, keruh seperti air tanah. Kuning keputihan tidak jernih. Majoriti fuqaha, semua warna tersebut yang keluar dalam tempoh maksimum haid dikira haid. Dalilnya hadis Alqamah, para wanita menghantar bekas berisi kapas kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan jawapan Aisyah radhiyallahu anha kepada mereka, la ta'jalna hatta tarayna qasat al-bayda. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk mandi dan bersolat sehingga kamu melihat warna cecair putih pada kapas yang menunjukkan suci daripada darah haid. Warna darah haid keruh air tanah, kuning keputihan tidak jernih, keluar selepas tempoh kebiasaan haid.
sehingga maksimum haid 15 hari 15 malam. Ulama khilaf. Jamhur ashab Syafi'i mengatakan dikira haid. Abu Sa'id, Abu Abbas, Abu Hamid, Imam Al-Haramain tidak dikirakan darah haid. Cecair yang kuning dan keruh itu bukan darah. Dianggap seperti nanah berdasarkan hadis Ummu Atiyah, "Kunna la nu'addu sufrah wal qudrah ba'da tahri syai'an." Kami tidak menganggap warna kekuningan dan keruh selepas suci itu sesuatu pun, iaitu darah haid. Keputusan Muzakarah Haji ke-22 1427 Hijrah disarankan kepada jemaah haji wanita yang menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan, maka haruslah berpegang kepada pendapat yang mengatakan kekuningan dan kekeruhan yang keluar selepas hari kebiasaan tidak dikira haid. Kuning dan keruhan hanya terpakai kepada jamaah haji wanita yang akan meninggalkan Makkah dalam waktu terdekat. Kuning dan kekeruhan tidak terpakai jika waktu berada di Mekah masih panjang dan sempat menunggu tempoh suci. Permasalahan istihadah. Istihadah ialah darah keluar melebihi tempoh maksimum haid tanpa henti. Darah keluar kurang dari tempoh minimum haid 24 jam atau 1 hari 1 malam. Darah yang keluar antara tempoh 2 pusingan haid kurang daripada 15 hari. Darah keluar semasa hamil selain mazhab Syafi'i. Darah keluar selepas putus haid selain mazhab Syafi'i. Untuk darah yang keluar melebihi maksimum haid, biasa mengalami haid tidak mampu bezakan warna darah. Ada dua keadaan. Jika darah keluar melebihi tempoh 15 hari, tempoh haid dikira mengikut kebiasaan haid. Jika kurang 15 hari, semua hari keluar darah dikira haid. Manakala untuk darah yang keluar melebihi maksimum haid, biasa mengalami haid, mampu bezakan warna darah, majoriti fuqaha tempoh haid dikira mengikut kebiasaan haid. Imam Syafi'i kemukakan dua pendapat. Penentuan tempoh haid mengambil kira perbezaan warna darah. Jika 10 hari merah kehitaman yang bakinya berwarna merah, tempoh 10 hari berwarna merah kehitaman dikira haid. Yang lain dikira istihadah. Tempoh haid dikira mengikut tempoh kebiasaan haid. Ini pandangan kedua mazhab Syafi'i. Darah keluar semasa hamil, darah ini dikira sebagai darah haid mengikut mazhab Syafi'i. Darah yang keluar di peringkat awal kehamilan tanpa berlaku keguguran, darah yang keluar dalam keadaan di atas dikira darah pasal, bukan darah haid. Sekiranya tidak cukup 24 jam keluar selepas keguguran dikira nifas. Darah keluar selepas putus haid menopause. Usia menopause mengikut kebiasaan keluarga lumrahnya 62 tahun. Darah keluar selepas usia menopause dikira haid. Menopause menurut perubatan, purata umur majoriti wanita Malaysia putus haid 49 hingga 55 tahun.
Secara rawak, wanita menopause antara 45 hingga 55 tahun. Tiada haid selama 6 bulan atau setahun berturut-turut. Keputusan Muzakarah Haji ke-22 1427 Hijrah, darah yang keluar selepas putus haid bagi wanita yang telah tiada haid selama 6 bulan atau lebih dalam keadaan biasa dikira haid. Ini berdasarkan kepada pandangan Syafi'iyah. Jika wanita tersebut menghadapi masalah seperti tidak dapat melakukan tawaf rukun kerana terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan, maka ia dikira sebagai darah istihadah. Ini bertaklid kepada pandangan Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Permasalahan angin. Angin keluar dari faraj. Wuduk terbatal apabila keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Biasanya angin keluar daripada dubur. Namun demikian, ada yang mengalami keluar daripada kubur. Menurut mazhab Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Hasan membatalkan wuduk. Angin yang hanya berada dalam farad tidak membatalkan wuduk. Keputihan menurut fuqaha sesuatu yang pekat berwarna putih keluar daripada faraj wanita. Fuqaha sepakat keputihan adalah najis dan membatalkan wuduk. Wanita mengerjakan haji mengalami keputihan mesti memakai tuala wanita untuk memastikan sama ada keputihan keluar atau tidak. Tidak digalakkan memakai tampon kerana ia memudaratkan. Keputihan yang keluar berterusan sama hukum dengan istihadah dan daimul hadas. Cara berwuduk daimul hadas: pertama, bersihkan faraj daripada najis. Kedua, pakai tuala wanita di permukaan faraj. Ketiga, ambil wuduk setelah masuk waktu solat. Keempat, satu wuduk untuk satu solat fardu atau tawaf fardu atau rukun, beberapa solat sunat dan tawaf sunat. Cara ini berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Hubash, "Ightasili wa tawaddai li kulli salati." Keputusan Muzakarah Haji ke-32 1437 Hijrah bersamaan dengan 2015 Milhi, jamaah haji daimul hadas hendaklah memperbaharui wuduk dan bersuci pada setiap kali solat fardu atau tawaf fardu menurut pandangan mazhab Syafi'i yang asah. Namun begitu, menurut pandangan Muqabil asah, tidak perlu bersuci sekira najis yang keluar terlalu sedikit dan tidak meleleh melampau alat penahanan tuala wanita atau seumpamanya. Memadai dengan memperbaharui wuduk sahaja. Jamaah haji dinasihati menerima pakai pandangan Muqabil asah untuk mengelak masyaqqah. Niat wuduk daimul hadas. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Tidak boleh sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah.
permasalahan lembapan faraj, rutubatul farj. Lazimnya makosa faraj lembap dan menghasilkan lelehan bagi mengelak makosa daripada kering dan melekat. Oleh itu, lembap dan sentiasa menghasilkan lelehan adalah tabiat faraj. Lelehan dalam faraj sama dengan cecair dalam mulut. Penulisan fiqh juga menyebutkan lembat sifat semula jadi faraj. Oleh itu, fuqaha berpendapat lelehan di dalam faraj bukan najis dan tidak membatalkan wuduk. Sama seperti orang berpuasa menjelirkan lidahnya keluar, memasukkannya kembali dan menelan air liurnya, puasanya tidak batal. Isu-isu semasa mengerjakan haji. Perkara yang boleh dilakukan semasa haid. Pertama, sa'i menurut syarat-syaratnya, wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar 3 jamrah, niat ihram, mandi sunat ihram, talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, zikir dan maksurat. Wukuf di Arafah. Pilihan pertama, memohon penundaan tarikh penerbangan pulang dari pihak tabung haji. Pilihan kedua, dam ihsar. Pilihan ketiga, bertaklid kepada mazhab Hanafi yang mengharuskan perempuan haid melaksanakan tawaf ifadah. Hajinya selesai tetapi perlu membayar dam seekor unta. Memohon ampun kerana masuk ke dalam masjid dalam keadaan berhadas besar. Haid datang semasa mengerjakan tawaf umrah haji tamattu'. Hajinya telah bertukar daripada haji tamattu' kepada haji qiran. Jika berlaku haid yang hampir waktu wukuf, dikenakan bayaran dam qiran. Jemaah wanita yang telah membayar dam tamattu', maka dam itu bertukar menjadi dam qiran. Maklumkan kepada pegawai di kaunter keuangan sekira berlaku pertukaran dam tersebut. Perkara yang dilarang ketika haid: bersuci, solat, puasa, tawaf, membaca Quran, menyentuh dan membawa Quran, berada di dalam masjid, suami menceraikan isterinya, talaknya jatuh, bersetubuh. Sekian daripada saya, Dr. Anisa Abdul Ghani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.